السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, insya-Allah untuk video kali ini saya akan kongsikan daripada pelajaran Usuluddin tingkatan 2 pada bab tafsir pelajaran yang ke-7, tajuk Adab Ziyarah, muka surat 51 hingga muka surat 56 insya-Allah. Jadi pada bab ini, pada tajuk ini insya-Allah apa yang kita akan pelajari ialah pertama, zikrul ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna kalimah yang terpilih. Syarhul ayataini ijmalan, menyebutkan syarah dua ayat ini secara umum. Bayanu asbabu nuzulul ayati, menerangkan sebab-sebab turunnya ayat 27. Tawdihu adab ziyarah, menerangkan adab ziyarah. Yang kelima, zikru ma yu'khadhu minal ayataini, menyebutkan apa yang boleh diambil daripada dua ayat ini. Yang keenam, tatbiqul adabu ziyarati, pelaksanaan adab-adab ziarah. Insya-Allah sebelum kita mulakan bacaan kita atau perkongsian kita dalam video ini, insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca dua ayat tersebut. Jadi siapa yang ada ayat Quran boleh ada Al-Quran boleh rujuk pada surah An-Nur ayat 27 hingga 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Surah An-Nur ayat 27 hingga 28. Alhamdulillah boleh rujuk pada makna kalimat. Jadi boleh rujuk pada tafsir berkaitan dengan dua ayat ini. Jadi kalau kita tengok kat situ saja dah banyak adab-adab yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua ayat ini. Yang mana Allah mulakan dengan, Allah sebut dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita orang yang beriman, kita akan buat adab-adab ini. Yang mana Allah sebut la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu itu, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga mana kamu minta izin dan kamu beri salam kepada ahlinya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam ayat yang lain, sehingga mana kamu memberi salam dan minta izin. Dia terbalik. Dua-dua tu boleh, tapi ulama bincang yang mana satunya lebih baik, beri salam dulu, lepas tu yang lebih baik adalah memberi salam dulu kemudian minta izin. Jadi itu adab yang pertama. Adab yang kedua Allah sebutkan dekat sini, wa in fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Jika kamu tengok kat dalam rumah tu tak ada orang, maka janganlah kamu masuk suka-suka. Sekarang ni kita tengoklah adab kita kan, macam mana masuk ke dalam rumah kita, macam mana walaupun rumah tu rumah kita, kita sepatutnya beri salam dan minta izin dahulu. Hatta yu'zana lakum, sehingga diizinkan bagi kamu. Fa in qila lakum murji'u farji'u, jika dikatakan bagi kamu itu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Kalau orang tuan rumah tak sedia untuk menerima tetamu, maka disuruh kita balik, maka kita hendaklah balik. Jangan kita kata macam-macam dekat tuan rumah.
Wa azka lakum, itu lebih suci bagi kamu. Wallahu bima ta'maluna alim, sesungguhnya Allah lebih mengetahui sesungguhnya Allah lebih mengetahui lagi maha bijaksana. Itu sikitlah terjemah secara harum, insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada ma'anil kalimatil mukhtarah, makna kalimah secara yang terpilih. Jadi dia terpilih kat sini hanya ada 4 perkataan, iaitu tastanisu. Apa maksud tastanisu? Ai tastazanu, kamu minta izin. Tastanisu ai tastazanu, kamu minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu beri salam kepada ahlinya, ahli rumah tersebut. Ai taqulu, kau kata, iaitu engkau kata kepada mereka, Assalamualaikum. Minta izin tu cukup dengan Assalamualaikum, kan? Tak payah cakap boleh kami masuk, tu pun lebih baik lah, kan? Kalau sebaiknya yang paling besarnya ialah beri salam. Itu adalah itu adalah yang disuruh dalam agama. Tak kisahlah kat dalam tu ada seorang ke seorang sekalipun, tetap Assalamualaikum. Tazakkaruna ay tazakkaruna annakum mu'minun. Bahawasanya kamu tazakkaruna, kamu ingat bahawasanya kamu itu adalah orang beriman. Maksudnya la'allakum tazakkarun, moga-moga kamu tu jadi orang yang beriman. Maksudnya macam tu. Kalau kita nak jadi orang yang beriman, hendaklah kita ikut apa yang Allah dan Rasul suruh, iaitu dengan cara dalam bab ini, iaitu minta izin dan beri salam kepada tuan rumah sebelum kita masuk ke dalam rumah seseorang. Seterusnya azka lakum ai atharu wa abadu, lebih suci, wa abadu, dan lebih menjauhkan, anir ribah, kekotoran, wal ismi, dosa. Jangan banyaklah, kan, terutamanya dalam bab bila masuk rumah ni, antaranya terbesarnya ialah berkaitan dengan aurat. Kita takut kita suka-suka masuk rumah orang tak bersedia, ada aurat-aurat yang terbuka. Allahu a'lam. Jadi kita teruskan kepada yang seterusnya, yang kedua, iaitu disebutkan syarhul ayataini ijmalan, yang mana kita baca dulu dan kita tengok di manakah poin dia. Innallaha ta'ala naha ibaduhul mu'minina an dukhulil buyuti ghaira buyutahum hatta yasta'zanu wa tusallimu ala ahliha. Itu poin yang pertama. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, nahya ibaduhu, melarang akan hambanya, al mu'minina, yang mukmin, an dukhulil buyuti, daripada masuk ke dalam rumah-rumah ghaira buyutahum, yang bukan rumah-rumah mereka, hatta tasta'zinu, sehingga mana mereka itu minta izin, wa yusallimu, dan mereka beri salam, ala ahliya, kepada ahlinya. Kita teruskan baca, iaitu poin yang pertama, tadi tu poin yang pertama. Kita tengok kan di mana poin seterusnya. Wa sunnatu fil isti'zanu salasatun marrat, disunatkan pada meminta izin itu tiga kali. Itu poin yang kedua. Ain yaqula musta'zanu, bahasanya kau kata berkata orang yang minta izin, Assalamualaikum. Tak apalah tu, kan. Adkhil, adakah aku boleh masuk? Adakah aku boleh masuk? Fadzalika khairun lakum min dukhuli baghtata, demikianlah lebih baik bagi kamu, min dukhuli, daripada masuk, baghtata, secara tiba-tiba. Wa qad urshidtum, sesungguhnya kau telah beri petanda bagi mereka, ila zalika, kepada demikian tersebut, la'allakum tazakkarun, moga-moga kamu beringat. Jadi cukup sampai itu. Wasunnatu fi istidzan ni salah satu marat. Kalau nak sampai situ pun cukup, tapi kalau nak sambung pada ada kilo, itu lebih baik. Okey, itu poin yang kedua. Seterusnya, wa in lam tajidu fi tilka buyuti ahadan, jika tidak kamu dapati, wa in lam tajidu, jika kamu tak dapati, fi tilka buyuti, pada rumah-rumah tersebut, ahadan, seseorang pun, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk, hatta yu'zana lakum fi dukhuliha, sehingga kamu diizinkan pada memasukinya. Sampai situ pun dah cukup sunanya. Nak ambil sampai titik pun boleh. Okey.
Sambung kat situ, mimma yamliku izni bizalika, daripada siapa yang memiliki al-iznu izin bizalika, bagi demikian tersebut. Wa in amara birruju'i, ni poin yang keempat. Wa in amara birruju'i, jika diperintahkan untuk balik pulang, kembali, farji'u, hendaklah kamu kembali. Fa innahu abqa limuru'atikum, maka sesungguhnya itu lebih kekal limuru'atikum, bagi maruah kamu, min ilhahin, daripada kalau terjemah kat sini tidak malulah, ilhahin fi istizan, pada minta izin. Banyak kali cakap ni kan, dah minta izin dah, Assalamualaikum, dia boleh tak aku masuk, dia kata tak boleh, kita minta juga. Itu menunjukkan kita macam tak ada adab, menjatuhkan kita punya maruah. So cukup sampai situ. Wa in amara bil ruju'i, sampai fa innahu abqa li muru'atikum minal ilhafi fil istizan, sampai situ cukup. Okey ya. Wa innahu ta'ala ya'lamu ma taf'aluna, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui ma taf'aluna, apa yang kamu telah lakukan, apa yang kamu lakukan, wa ma tatrukuna, dan apa yang kamu tinggalkan, min ma kallafakum bih, daripada apa yang diberatkan atas kamu dengannya. Baik ya, insya-Allah. Tu sikit ada adab. So kalau kita masuk rumah kita macam mana, sesama jugalah. Walaupun yang kita nak masuk tu masuk ke dalam bilik mak ayah kita, lebih utama. Abang nak masuk bilik adik, yang istilahnya yang apa nama, yang berlainan jantina. Adik-beradik yang berlainan jantina perlu minta izin untuk masuk sebelum masuk. Jangan masuk tiba-tiba. Lagi-lagilah kalau itu di antara adik-beradik kena minta izin. Ada lagi-lagilah kalau namanya bilik ibu bapa. Walaupun mak bapak kita, mestilah lagi kita minta izin. Kalau kita ada kat dalam tu makcik kita duduk, lebih-lebih lagilah kita kena makcik atau pakcik kita dekat rumah tersebut, lebih lagi lah kita perlu minta izin. Allahu a'lam. Perlu kias perlu kiaskan. Seterusnya kita tengok pada muka surat 54, yang mana dia sebutkan situ asbabun nuzulul ayah. An Adi bin Sabit qala ja'at imra'atun min ansar faqalat, telah datang seorang perempuan di kalangan kaum Ansar, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku nafi baiti, aku ada di dalam rumah aku, ala halin, pada satu ketika, la ahabu, tidak aku suka, an yurani alaiha, untuk aku masuk kepadanya atas ahadan, seseorang pun, la walidun wala waladun, sekalipun mak bapak aku, sekalipun anak-anakku, wala waladun, sekalipun anak-anakku. Fayati abun, maka aku telah datang bapaku, maka telah datang bapa, fayadkhulu alayya, maka dia masuk rumahku tu. Wa innahu la yuzalu wa innahu, sesungguhnya dia bapa tadi, la yuzalu yadkhilu alayya rajulun min ahli, tidak yuzalu tu terjemah tidak, wa innahu la yuzalu yadkhulu alayya, sesungguhnya aku ni tak suka dia masuk masuk ke rumah aku, rajul walaupun dia seorang lelaki, min ahli, di kalangan ahli keluargaku. Sesungguhnya dia tu, walaupun dia lelaki di kalangan, lebih kurang maksudnya macam ni, sesungguhnya dia tu, walaupun dia tu ahli keluarga aku di kalangan yang lelaki, aku tak suka juga. Wa anna, dan sesungguhnya wa anna ala tilka, dan bahawasanya ketika itu, halatin, pada ketika itu, fakaifa asna, maka bagaimana aku nak buat, fakaifa asna, maka bagaimana aku nak buat. Fa nazal hadhil ayah qauluhu ta'ala hatta tastanisu, ila akhir ayat. Okey, maksudnya cerita berkaitan ja'at imra'atun min ansari, min ansari, sampai boleh ambil kat situ apa nama, wala waladun boleh ambil semua kalau kat situ nak ceritanya ialah berkaitan seorang perempuan Ansar yang dia tak suka orang masuk ke dalam rumah dia, sekalipun mak bapak dia, sekalipun apa nama anak-anak dia.
yang mana mungkin disebabkan privasi dan sebagainya, Allahu a'lam. Jadi kita teruskan pada seterusnya, adabuz ziyarah. Adab untuk kita berziarah. Disebutkan situ istihdarun niyati salihah, menghadirkan niat yang soleh, yang baik. Keduanya, janganlah kita niat tu nak cari-cari keburukan ataupun cari aib-aib orang dalam rumah. Saya ingat dulu guru saya suruh pesan, bila kita masuk rumah orang, hendaklah kita ni elakkan pandangan kita pada dua tempat. Satu, menghadap ke arah bilik ataupun bilik air. Keduanya menghadap ke arah dapur. Tu dua lah tempat yang tak elok kan. Takut bilik dengan bilik air tu biasanya takut ternampak aurat lah, tempat aurat kan. Seterusnya, al-ibtiadu anil awqati munhiyun. Al-ibtiadu menjauhi anil awqati daripada waktu-waktu al-munhiyun yang dilarang, anha darinya, fi ziarah daripada ziarah. Antaranya yang dilarang untuk ziarah ialah lepas zuhur lah. Sebelum zuhur, lepas zuhur kan. Sebelum zuhur, selepas zuhur. Lepas tu lepas sebelum maghrib, lepas maghrib. Itu yang dilarang lah, pasal itu waktu ketika disebut waktu orang berehat. Waktu orang berehat. Ketiga, ayajlisa dhaifa, bahwasanya duduk tetamu haitsu biizni, tak kala diizinkan, lahu baginya, bihi oleh tuan rumah, sahibul baiti, oleh tuan rumah. Jangan duduk selagi tuan rumah tak suruh duduk. Jangan buat macam rumah kita sendiri. Yang seterusnya, la yatajassasu, janganlah yatajassasu, mengadu domba, ala ahlil baiti, berkaitan dengan kepada, kalau ala ahli ni kepada ahli bait, orang rumah tersebut lah. Ini bawa cerita sana sini kan, berkaitan dengan apa-apalah kepada tuan rumah. Alla yansarifa illa ba'di, bahwasanya janganlah pulang illa melainkan ba'da istizani, minta izin ahlul baiti, tuan rumah. Minta izin dulu, nak masuk pun kena minta izin, nak balik pun kena minta izin. Ay yaghudda basarihi, menundukkan pandangan, an maharimil baiti, daripada tempat-tempat yang maharimil baiti ni terjemah pada yang aurat rumah. Aurat rumah macam saya cakap tadi, bilik, rumah, tandas, dan lagi satu di dapur. Sebab tiga-tiga tempat ni biasanya membawa kepada terlihat aurat, terbuka aurat. Al-khuruju ma'azair, keluar bersama dengan orang yang ziarah itu, ila babid dari, kepada pintu rumah. Mesti keluar dengan tuan rumah. Okey. Seterusnya, adamul iksaru, tidak memperbanyakkan, wal italah, dan memanjangkan, minaz ziarah, daripada ziarah. Ada orang pernah tanya kat saya, boleh apa hukumnya ustaz, macam mana nak buat kalau orang ni ziarah daripada pagi sampai ke daripada lepas asar sampai kepada orang nak tidur, tak balik-balik setiap hari macam tu. Tak elok tak elok. Jangan buat macam perangai macam tu. Dia menyakiti tuan rumah. Walau ni dah bagi tahu banyak kali pun susahlah, itu macam orang tak ada adab. So itu sebenarnya bila kita ziarah rumah orang tak tentu masa, tak ingat masa, dia sebenarnya menjatuhkan maruah kita. Jadi janganlah sampai kita ni menjatuhkan maruah kita dengan terlampau lama ziarah di rumah orang. Ziarah tu bagus, tapi terlampau lama itu tak bagus. Seterusnya, ma yuqadhu min ayataini, apa yang boleh diambil daripada dua ayat ini? Az-ziyaratu muhimmah, ziarah itu penting, fil Islam, di dalam Islam. Kedua, alaina jami'an, atas kita semua, ay nata'allama adabuz ziyarah, mempelajari adab ziarah. Yang ketiga, idza aradta an tazhaba ilal baiti, jika kau hendak pergi kepada rumah seseorang, zumalaika, terutamanya kau punya kawan-kawan, antakhtaru, pilihlah, fi waqti munasib, pada waktu yang munasab. Alhamdulillah, saya rasa cukup sampai situ. InsyaAllah nantikan video saya berkaitan dengan adab ini. InsyaAllah saya akan baca kitab berkaitan dengan kitab adab pada masanya lain, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.